Eka, berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Sabrina Baas dalam berita pagi Sabah edisi Jumaat 27 Oktober 2023. Konflik di Gaza. Semua masjid di negeri ini disaran meneruskan tabung kutipan ikhlas untuk disumbangkan kepada rakyat Palestin yang sedang berdepan krisis politik. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, perkara itu turut dimaklumkan kepada Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Jumain Abdul Ghani untuk tindakan. Saya sudah meminta yang berbahagia pengarah kita, pengarah Jahin untuk membuat tabung Palestin ini di masjid-masjid dan akan dikutip pada hari Jumaat. Kita juga akan membuat khutbah yang berhubung dengan Palestin ini pada hari Jumaat. Datuk Arifin yang juga Exco Pendidikan dan Hal Ehwal Islam Sabah menyatakan demikian kepada pemberita di Penampang. Sementara itu, Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia mengajak rakyat negeri ini untuk menyertai Perhimpunan Bersamamu Palestin sebagai tanda solidariti. Perhimpunan tersebut akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu bermula pukul 1 tengah hari Sabtu ini yang turut dihadiri Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Noor. Menurut Yang di-Pertua Usia Datuk Sapawi Ahmad, perhimpunan ini bertujuan memupuk kesedaran masyarakat mengenai isu kemanusiaan Palestin yang menjadi mangsa kekejaman Israel. Kita berusaha menimbulkan kesedaran yang tinggi kepada masyarakat kita di Sabah ini khususnya, bahawa masyarakat Sabah ini adalah merupakan masyarakat yang sentiasa peka terhadap isu kemanusiaan ini. Datuk Sapawi bercakap kepada RTM selepas mesyuarat kedua Himpunan Kemanusiaan Untukmu Palestin di Wisma Muiz Kota Kinabalu. Perhimpunan Bersamamu Palestin ini turut melibatkan kerjasama beberapa agensi, antaranya Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAHINS, Jabatan Pendidikan Negeri dan Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Pesta Buku Sabah akan dimasukkan dalam kalender pelancongan negeri Sabah. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ketika mencadangkan perkara itu berkata, ia berikutan sambutan luar biasa pengunjung semasa penganjurannya tahun lalu. Saya menyokong dan meminta Datuk Isyuti nanti untuk menyusul berhubung dengan cadangan kita agar program Pesta Buku tahunan ini dijadikan sebagai salah satu takwim atau kalender dalam pelancongan negeri Sabah. Datuk Arifin berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Pesta Buku Sabah di Penampang. Ia diadakan bagi memberi peluang kepada orang ramai untuk mendapatkan bahan bacaan berkualiti. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Arifin yang juga Exco Pendidikan Negeri menggalakkan penerbitan buku dalam talian atau e-book seiring perkembangan teknologi digital. Ia juga bagi memenuhi permintaan khususnya golongan muda yang lebih gemar membaca menggunakan gadget. Kerajaan komited dalam usaha membudayakan konsep kitar semula ke tahap lebih tinggi dalam kalangan warga sekolah. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Christina Liu berkata, ini kerana kesedaran kepentingan memelihara dan memelihara alam sekitar bermula dari sekolah. Beliau berucap merasmikan Majlis Anugerah Sekolah Rakan Alam Sekitar Serasi kali ke-12 sesi 2022-2023 di Kota Kinabalu. Teksnya dibacakan Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Surveyor Muhammad Yusri Abdullah. Datuk Christina turut memuji usaha guru dan pelajar sekolah yang sentiasa proaktif melaksana inisiatif lebih kreatif dalam meningkatkan kesedaran penjagaan alam sekitar kepada warga sekolah dan komuniti setempat. Dalam majlis ini, Sekolah Menengah St. Patrick Tawau dan SK Lokiuk Inanam masing-masing memenangi anugerah kategori Wira Serasi bagi sekolah menengah dan sekolah rendah, manakala SMK St. Francis Convent Kota Kinabalu dan SK Membulu Keningau muncul johan kategori Harapan Serasi.
Anugerah Serasi diadakan 2 tahun sekali sejak 2003. Anugerah kali ini diadakan bersempena sambutan Hari Alam Sekitar Negara bertemakan Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama. 3 buah sekolah menerima tajaan RM20,000 daripada Yayasan Bank Rakyat sebagai usaha meningkatkan prestasi cemerlang sekolah. Sekolah terlibat ialah SMK Tambulion, SMK Narinang dan SMK Pekan 2, Kota Belud. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik, tajaan bertujuan meningkatkan prestasi akademik di sekolah menerusi kelas tambahan dan program motivasi bimbingan kepada pelajar yang menghadapi SPM dan STPM. Saya juga telah menerima permohonan sekolah-sekolah menengah dalam kawasan kedamaian ini, SMK Tambulion dan SMK Narinang, untuk mereka mengadakan kelas-kelas tambahan, program-program motivasi, bimbingan untuk menjawab soalan SPM dan STPM. Beliau ditemui RTM dalam program membudayakan masyarakat koperasi peringkat Zon Ulu Wario Kedamaian, Kota Belud. Kerjasama ibu bapa dan guru penting bagi memastikan kecemerlangan anak-anak sebagai pewaris kepimpinan negara pada masa akan datang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Limbahau, Datuk Juil Nuatim berkata, tanpa kerjasama dan sokongan baik kedua-dua pihak, usaha mendidik anak-anak ke peringkat lebih tinggi sukar direalisasikan. Sokongan antara ibu bapa dan guru itu amat penting. Tanpa sokongan antara dua ini, sudah tentu anak-anak ini tidak akan berjaya. Jadi kejayaan pada hari ini adalah kejayaan ibu bapa dan juga guru itu sendiri. Kerana untuk mendidik anak-anak di permulaan ini amat sukar. Datuk Juil ditemui pemberita selepas majlis penutupan Festival Bakat Prasekolah peringkat daerah Papar di Dewan Masyarakat Papar. Sementara itu, Pegawai Pendidikan Daerah Papar, Bakar Sudin berkata, festival berkenaan berjaya mencungkil bakat kanak-kanak untuk diketengahkan ke peringkat lebih tinggi. Kita pun nampak anak-anak kita ni peta berkata-kata menggayakan pelbagai jenis tarian, dan itu kita rasa bahawa guru-guru kita telah menyampaikan apa yang sepatutnya disampaikan untuk perkembangan pendidikan anak-anak awal, kanak-kanak 5 dan 6 tahun ini. Dalam majlis ini, SK Kuala Papar muncul johan kategori tarian rampaian Melayu, manakala kategori muzik dan gerakan dimenangi SK Kinarut. Pesara guru dinasihati sentiasa berhati-hati agar tidak menjadi mangsa penipuan dalam talian yang semakin berleluasa. Ketua Sektor Pentaksiran dan Peperiksaan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Siti Hamni Hashim berkata, penipuan dalam talian boleh menyebabkan mereka kehilangan wang yang banyak. Beliau bercakap kepada RTM selepas Majlis Jasamudi Kenang 2022 dan 2023 Penjabat Pendidikan Sandakan di Sandakan melibatkan 157 pesara guru. Dalam pada itu, Siti Hamni menyarankan pesara guru menyertai Persatuan Pesara Guru bagi membolehkan mereka terus bergerak aktif menyumbang dalam bidang pendidikan. Mereka ada aktiviti-aktiviti yang boleh mengisi masa lapang guru-guru yang telah bersara inilah, dan saya tengok persatuan ini pun memang aktif dan banyak terlibat dalam pelbagai aktiviti yang juga dilaksanakan oleh Jabatan Pendidikan. Hubungan antara guru yang berkhidmat dengan guru bersara itu diharapkan tidak terputuslah, ya. Masih kita saling menghubungi satu dengan yang lain. Saya gembira bersara ini sebab bersara dalam keadaan yang sehat, dan kita boleh melakukan berbagai aktiviti ikut masa dan ruang kita sendirilah. Penyakit strok antara penyumbang kematian dan ketidakupayaan ketiga terbesar di serata dunia. Menurut pakar otak dan saraf Hospital Queen Elizabeth, Dr. Prisaad Pillai, Malaysia mencatatkan hampir 32 kematian setiap hari akibat strok dan merupakan penyumbang kematian kedua terbesar. Di seluruh Malaysia memang strok semakin meningkat, terutama sekali dengan penyakit-penyakit yang menambah risiko strok seperti kencing manis, darah tinggi, merokok, semua ni. Jadi memang keseluruhannya memang penyakit strok ni lebih kerap kita tengok.
Beliau ditemui RTM selepas menjadi tetamu segmen Kita Cerita Kita Kongsi di Konti Sabah FM, Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Dr. Prasad memaklumkan Hospital Queen Elizabeth akan mengadakan sambutan Hari Strok Sedunia di sebuah pusat belih belah di Kota Kinabalu Ahad ini dengan pelbagai pengisian menarik, antaranya pameran kesihatan, cabutan bertua dan pertandingan mewarna. Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah, menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak.